Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ashraf Roslan dan saya Sarah Mia. Dan anda kini sedang menyaksikan Gala Aidilfitri. Jadi macam mana Ashraf tahun ni, sejak sekarang kan dah masuk musim perayaan, bagaimana bulan Ramadan Ashraf bagi tahun ni? Okey, kalau cakap pasal bulan Ramadan, Mia, orang kata memang agak berlainan lah, berbeza seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Sebab sebelum ni kita boleh pergi berjumpa dengan rakan-rakan, balik ke kampung, orang kata berbuka dengan ibu dan ayah. Tapi kali ni agak berbeza sebab kita kena mengikut perintah kawalan pergerakan PKP. Agak sebab sikit lah. Rindu di kampung tu orang kata tebal sangat. Tebal kan? Ya? Tapi tak tebal. Apa. Orang ramai pun sedang mengalami kehidupan baru, norma baru. Betul. Jadi terpaksalah kita kena biasakan diri. Betul. Bukan terpaksa tapi kita kena laluinya, Mia. Betul. Dan bercakap mengenai perayaan ni, orang kata walaupun kita beraya dalam orang kata normal baharu ni, kita kena vibe raya tu mesti kena ada juga. Yes, kena baju raya. Betul tu. Tapi tengok macam Mia hari ni cantik, lawa. Tengok daripada atas ke bawah kan. Okey, baiklah Mia, kita nak berkongsi mengenai program raya. Di Astro. Kita ada macam-macam program raya. Nak tahu? Jom tengok. Meskipun hari lebaran tahun ini agak berbeza, namun Astro tetap menyajikan seleksi program menarik sepanjang Syawal ini. Kelainan utama yang bakal dibawakan tahun ini adalah menerusi program Mega Raya Ria, dikemudikan oleh selebriti terkenal Dato' Yassin Nizal, Sherry Al-Haddad, Nabil Ahmad dan Eli Mazlin yang menawarkan pelbagai hadiah hebat termasuklah wang tunai untuk dimenangi dengan hanya menjawab soalan mudah. Uniknya, program eksklusif ini akan diterbitkan secara langsung sebanyak 2 episod setiap hari, jam 9 pagi dan 9 malam, bermula pada hari raya pertama hingga hari raya ke-8 di saluran Astro Ria dan Ria HD. Bukan itu sahaja, Astro turut membawakan pilihan filem-filem menarik buat anda seperti Sangkar, Wira, Pusaka, Jumanji, Welcome to the Jungle dan Hantu Kak Limah Balik Rumah. Tidak ketinggalan, Astro turut menampilkan filem animasi pilihan ramai iaitu Ejen Ali dan juga Bobo Boy The Movie 2 di kaca TV anda. Itu dia, Mia, macam-macam program ada dekat Astro Raya menarik tahun sangat. ni. Betul tu. Ada Ejen Ali, ada Sangka, ada Wira. Jadi kepada Pusaka. ada Pusaka. Saya memang nak tonton filem tu lagi sekali sebab Macam mana cerita hantu Ya, saya dah tengok kat wayang dah hari tu Pusaka, tapi saya nak tengok lagi sekali. No spoilers. You kena tengok. Wajib. Okey, baiklah. Mia, hari ni kita bukan berdua. Bukan berdua, tapi kita ada tetamu istimewa daripada Astro Awani sendiri, iaitu Hafizi Rosli. Beliau merupakan host Awani Pagi dan juga guru logat dekat Rancak TV. Logat apa tu? Logat Perak. Saya ni macam yalah dekat Rancak TV tu sebelum ni kita banyak dapat hit, banyak dapat share. Kita kongsikan macam mana agaknya cakap-cakap orang Perak. Saya ni berasal daripada Perak. Dari mana tu? Saya dari Ipoh. Basically Ipoh ni tak adalah cakap Perak pekat sangat, tapi bolehlah kalau nak bercakap tu. Okey, tapi Hafiz, kita nak tanya juga kan, sepanjang tempoh PKP ni bagaimana orang kata pergerakan Hafizi bekerja, lepas tu mungkin Hafizi ada pengalaman yang best mungkin Hafizi boleh kongsikan sepanjang tempoh PKP ni. Okey, kita nak kongsikanlah sewaktu PKP ni, bulan Ramadan ni sudah tentu mencabar. Kita pergi ke kerja tu, kadang saya pergi kerja daripada rumah saya nak pergi ke office tu 2 kali roadblock. So 2 kali roadblock, saya masuk pagi, pukul 4 pagi kadang, polis pun heran. Nak ke mana ni? Nak kerja. Kerja apa sekarang pukul 4 pagi ni? Saya macam pelik. Saya kerja daripada Astro Awani semua. Okey, jalan. Jadi hari-hari kena lalu. Hari-hari kena lalu benda yang sama sampai diorang pun dah ingat dah. Okey, ni Astro Awani, jalan semua. So orang dah cam lah. Orang dah cam lagi. Okay. Itu perkara yang menarik sebenarnya waktu PKP ni. Bagaimana pula dengan temu bual? Kan sekarang kan tak dapat membawa masuk guest dan sebagainya. Jadi sebagai host Awani Pagi, macam mana temu bual dengan tetamu semua? Okey, so basically di Awani Pagi kita ada 2 kali program ataupun segmen, pukul 7.30 dan juga 8.30. So basically sejak PKP ini dijalankan, kita mengadaptasi kepada norma baru, kita menjaga penjarakan sosial kita. Oleh itu, semua guest yang kita jemput datang ke studio, sepatutnya kita jemput datang ke studio, tapi kita tidak jemput, kita hanya menembual melalui Skype saja. So jadi kita mengajukan soalan kepada mereka juga menjawab soalan. So basically macam itulah rutin harian kami. So ini ingatkan saya tentang rakan-rakan kita di Gempak TV. Betul tu. Gempak TV pun ada berkongsi dengan kita bagaimana mereka melalui orang kata sepanjang rakaman mereka sepanjang tempoh PKP ni, dan ini perkongsian yang mereka buat. Menurut hos Gempak TV Shano Sham, disebabkan pandemik COVID-19, penggambaran Gempak TV Raya yang dijalankan pada tahun ini agak berbeza. This year, of course, with the PKP,
susah sikit kita orang nak bawa masuk artis, memang tak boleh bawa masuk langsung. So everything virtual, and also apa yang membuatkan difference I feel is the guest artist yang datang main game. Sebab kalau kita main game virtually kan, kita tak akan dapat reaction sama kalau kita main dalam studio. Betul tak? Daniel Chiang yang juga merupakan hos Gempak TV turut menyatakan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dijalankan, mereka masih lagi bekerja seperti biasa. Namun kali ini sebagai hos, mereka harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma baharu. Sekarang kita kena buat semua sendiri. You know, like sometimes you have to shoot yourself, sometimes you have to edit, buat offline semua sendiri. So dia jadi macam the homework becomes a little bit more challenging. Tapi banyak benda lah yang kita belajar, and we are also trying to adapt dengan new style baru kan. Program Bual Bicara Hiburan ini juga akan menampilkan penyanyi Syiha Zikir sebagai hos jemputan. Gempak TV Raya akan bersiaran pada Syawal ke-4 dan 11 pada jam 8.30 malam di saluran Astoria. Itu dia perkongsian daripada Isha dan Daniel di Gempak TV. Betul tu Mia. Orang kata maknanya kita pun sama juga. Yes, kita ada melakukan virtual interview bersama dengan tetamu. Jadi bukan kita saja tetapi seluruh media. Betul tu. Okey, macam Hafizi kita nak bertanyakan juga Hafizi daripada Ipoh kan. So kalau raya dekat Ipoh ni, apa yang paling best sebenarnya? Okey, macam-macam kalau saya nak kongsi kepada anda semua, silakan. anda berdua. Perkara yang paling best sekali adalah saya di Ipoh, saya duduk bersama dengan keluarga saya. Kalau saya nak kongsikan juga, jiran saya adalah rumah bapa saya. Dan jiran saya satu lagi adalah rumah makcik saya. Oh, semua berdekatan lah ni? Semua berdekatan. Kita orang duduk dalam satu kawasan yang agak besar sekali. Kawasan tu. Jadi saya ni sebagai person in charge untuk pasang panjut. Sana kita panggil panjut. Panjut tu pelita. Oh, pelita. Lah. Selalu biasa dengan pelita je. Kita ada panjut dan juga pelita. Panjut ni basically kita guna buluh, kita potong buluh, and then kita masukkan minyak tanah dalam tu, kita letak dia punya sumbu, so dia boleh kita corakkan lah. Kadang kita buat bentuk masjid dan sebagainya. So itu perkara yang menarik. Saya person in charge untuk bagi family saya lah. Itu yang kalau paling menarik saya, yang saya dah pun lakukan benda ni sejak daripada saya umur belasan tahun lagi. So bercakap mengenai raya ni memang meriah di rumah saya, disebabkan oleh family semua datang, berkumpul semua. Dan juga kalau kita nak tengok pada masakan-masakan orang Perak ni, kebanyakannya memang akan wajib adalah rendang tok. Rendang tok yang dimakan dengan lemang. So itu antara specialty makanan di sana. Jadi Hafizi, dalam banyak benda yang selalunya pada musim raya kan Hafizi akan balik kampung di Ipoh Perak. Tetapi sebab masa sekarang kita berada di bawah tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi apa yang Hafizi paling rindu sekali dalam banyak-banyak benda pada musim perayaan? Sebab lagi-lagi lama tak balik kampung kan. Apa yang saya rindu sekali ialah kalau kita tahu perayaan pagi tadi kita tak dapat pun nak menunaikan solat sunat hari raya. Jika sebelum ni kita solat sunat hari raya, sebelum solat sunat hari raya itu memang kita akan minta maaf kepada parents dulu. Ini ada kepada adik-adik semua, barulah kita pergi ke solat hari raya, dan kita ziarah kubur. Tapi kali ini nampaknya solat hari raya tidak dibenarkan di masjid, dan juga ziarah kubur juga tidak dibenarkan untuk di Selangor dan juga Pulau Pinang. Jadi kita perlu mengadaptasi kepada norma baru ini. Jadi ini adalah perkara-perkara yang saya rindukan. Yang paling saya bernasib baik sebenarnya, sebelum PKP ni memang parents saya dah datang ke Kuala Lumpur. Untung. Jadi saya bolehlah beraya. Pagi tadi memang saya beraya dengan mereka semua. Alhamdulillah, syukur kan orang kata dapat beraya bersama keluarga. Tapi sebenarnya Hafizi, kita nak buat perkongsian juga. Penyanyi Syiha Zikir ni dia ada keluarkan lagu raya bersama dengan Datuk Jamal Abdillah dengan Menteri Besar Perak. Nak tahu lagu apa? Saya pun nak tahu. Kita dengarkan. Jom! Esok dah raya, jom! Naik, bang! Kamu macam duduk pada puasa tu. Boleh ke kita balik beraya ni? Apa tak bolehnya? Mak kita beraya! Mak kita beraya! Raya, yo! Ewa! Menurut penyanyi Syiha Zikir, tahun ini sememangnya dia menginginkan sebuah lagu raya solo. Tetapi bak kata pepatah, orang mengantuk disorongkan bantal. Ini kerana apabila dia ditawarkan untuk merakamkan lagu raya yang berjudul Moh Beraya bersama Datuk Jamal Abdillah. Itulah orang cakap, ada hikmah, ada rezeki. Tiba-tiba jadi pelawa untuk berduet dengan Datuk Jamal Abdillah, dan dengan bagi Syah, yang ni satu benda yang rare lah, di mana VIP sendiri sudi untuk sama-sama memeriahkan lagu ni, iaitu Menteri Besar Perak bersama dengan setiausaha beliau.
Tambahnya, meskipun Gementar dapat bekerjasama dengan Datuk Jamal Abdillah, namun baginya ia adalah satu pengalaman yang sangat berharga. So, Datuk Jamal sendiri macam bagi komen yang sangat-sangat positif dekat Syiha. Syiha rasa macam best. And kerjasama dengan beliau sangat-sangat mudah, sangat senang. And dia pula jenis macam dia suka bagi pendapat dia dekat kita tahu. So, benda tu yang sangat Syiha perlukan. So, Syiha macam hopefully lah angan-angan Syiha bukan je untuk lagu raya ni. Hopefully lah Datuk Jamal sudi untuk berduet lagi lepas ni. Moh Beraya merupakan ciptaan Harry Khalifah dan lirik oleh Haji Miz. This month, raya tahun ni, bulan puasa tahun ni, it's a blessed one lah untuk saya. You know, sebab kita ada banyak sangat time untuk chill, untuk bonding dengan family. You know, kan? So, saya rasa kena ambil benda ni, macam Ustaz Don kata, tengok apa pun dengan mata lebah. Kalau tengok dengan mata lalat, semua benda jadi kotor. Tengok dengan mata lebah, semua benda jadi harum, jadi wangi, jadi manis. Bertemu kembali dalam Gala Aidilfitri dan Mia, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Hafizi Rosli, personality Awani Pagi dan juga Cikgu Lorat Rancak TV. Jadi tadi yang kita tengok Nabil itu Ahmad. Maksud Aidilfitri bagi Nabil Ahmad. Betul. Tapi sekarang kita nak tahu bagi Hafizi Rosli, apakah maksud Syawal dalam logat Perak? Dalam logat Perak, pandai kau nak kenakan aku kan. Makna Aidilfitri ni kalau kita tengok setiap tahun kita akan berlonggok dengan keluarga kita. Berlonggok tu tahu? Berlonggok tu macam berkumpul ramai-ramai. Jadi apabila kita berlonggok ramai-ramai dengan saudara-saudara mara kita, jadi adanya satu ikatan tulus ikhlas suci murni antara seisi keluarga kita. Jadi memang setiap tahun Mika, teman, memang akan beraya dengan keluarga. Tapi depends jugalah kalau terpaksa kerja, kita kerja. Tapi kalau beraya dengan keluarga, memang kita akan berkunjung saudara-saudara. Macam saya cakap tadi, family saya memang kalau setiap kali raya memang agak meriah. Sebabkan rumah opah saya merupakan rumah jiran saya, rumah makcik saya, rumah jiran saya semua. Kita akan beraya daripada satu rumah ke satu rumah. And then di situ kita jumpa dengan sanak saudara. Ada yang tak pernah jumpa setahun, 2 tahun tak jumpa. Ada yang dekat overseas, apa semua balik. So memang kami dapat rasakan memang satu suasana yang meriah. Dan itulah masa untuk kita dapatkan perkembangan terkini ataupun apa agaknya yang mereka lakukan sepanjang setahun. Basically macam tu apa yang saya harapkan. Itu maksud Aidilfitri bagi Hafizi. Tapi Mia share sikit lah. Bagi Mia sebenarnya Aidilfitri ni yang paling penting. Mia asal daripada mana? Celebrate dekat Johor biasanya. Cakap Johor. Nak juga cakap Johor. Tak ada masalah. Okey. Sila. Untung Johor tak ada logat. Jadi kalau Mia sebenarnya paling favourite lah masa raya memanglah dia punya kuih raya, makanan, rendang dan sebagainya. Dan kalau raya tahun ni, walaupun kita tak dapat nak menziarahi keluarga dan sebagainya, tapi kita masih boleh masak dan boleh makan. Bagi Ashraf lah. Okey, bagi saya macam biasa sebenarnya orang kata raya. Cakap lagi 9 juga. Kita orang Johor sebenarnya. Oh, Johor. Tak, IC saya 01. Mak ayah saya je orang Melaka dengan orang Negeri 9. Okey, bagi saya makna Aidilfitri ni macam biasa. Macam Hafizi dan juga Mia kata, kita berkumpul. Raya ni adalah masa untuk kita berjumpa sanak saudara, kan, sahabat andai kita yang berada di kampung. Tapi disebabkan tahun ni kita tak dapat berjumpa, kita sepatutnya orang kata tetap bersyukur. Sebab masih lagi kita boleh berhubung mereka melalui media sosial dan orang kata sekarang ni dah boleh buat melalui Skype dan sebagainya. Jadi mudah sebenarnya walaupun kita jauh tapi kita tetap dekat di hati. Tengok banyak makanan dekat atas meja ni. Yang penting jangan lupa sanitizer. Betul tu. Orang kata sekarang jadi trend. So lepas ni kalau orang datang beraya kita tekan je. Dan tak boleh bersalam-salaman ya. Lepas ni kita bersalam macam ni saja. Ya betul. Tapi jangan pergi spray macam kita nak chat dan picture pula kan. Pedih mata orang tu sekejap lagi. Okey, baiklah. Dan bercakap mengenai orang kata tahun ini tema Raya Astro adalah sebarkan senyuman. Dan saya nak tanya mengenai adakah anda tahu apa maksud cekar? Cekar? Cekar. Mia tahu cekar tu apa? Cekar? Cekar. Kalau anda tak tahu. Tak pernah dengar lagi? Tak pernah dengar lagi. Okey, kalau anda tak pernah dengar lagi cekar tu apa? Syafiq Mubin ada perkongsiannya. Apa itu cekar? Cekar movement tu berarti cekar tu dia maksud dia gelak tau ataupun senyum. Kalau di Afrika kan kita nak ambil gambar dengan budak-budak ni kita cakap cekar jadi dia senyum lah. So kita ambil benda tu cekar movement tu jadi macam penggerak senyum lah macam tu.
kita punya motto lebih kurang macam together we can make the whole world smile, one person at a time. Oh, itu maksud dia cekak. Jadi lepas ni kita boleh lah buat macam Kalau kita ambil gambar, kita semua ramai cekak. Saya pun dah cekak sekali. Yes. Check it out. Check it out. Alright. Okay. Jadi lepas ni kita ada sedikit perkongsian daripada Pereka Fashion Tanah Air kita, Fiziwu, yang Mia tengah pakai sekarang. Dan apa yang menarik tentang mereka punya collection tahun ini ialah mereka mendapat inspirasi daripada destinasi percutian di Malaysia. Best tu. Tapi kami walaupun orang kata tahun ni orang kata kita tak dapat nak pergi bercuti sebabkan orang kata penularan pandemik COVID-19 ni. Tapi saya rasa Hafizi sendiri mesti ada orang kata dah rancang sebenarnya tahun ni nak pergi bercuti mana. Mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan kami. Kalau saya nak kongsikan sebelum PKP lagi memang kita dah ada, kalau boleh dalam setahun tu naklah kita pergi ke luar negara semua. So saya terpaksa membatalkan tiket saya pergi ke Korea pada bulan 6 disebabkan oleh lockdown seluruh dunia ni. Korea Selatan kita tahu jumlahnya lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi atas langkah keselamatan, syarikat penerbangan yang saya pilih ini pun mengambil keputusan untuk membatalkan penerbangan itu. Jadi saya pun dapat refund dan sebagainya. Saya terpaksalah menukarkan kepada tarikh lain, ataupun satu lagi pilihan diberikan kepada saya adalah tukarkan ia kepada kredit. Dan satu lagi penerbangan saya tak tahu bulan 7 ni sama ada boleh ke tak saya nak ke Bali. Saya depends dekat penerbangan tu juga. Jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini, tak tahu bila lagi kita akan dapat travel. Tetapi koleksi Fiziwu ni dapat memberi kita satu semangat untuk mungkin di masa hadapan kita akan ingin bercuti di Malaysia sendiri. Macam Mia sendiri, baju ni apa nama baju dia? Ini namanya kebaya Tioman. Hafizi pernah ke Tioman? Saya pernah ke Tioman buat dive di sana. Tapi memang cantik ke sana. Cantik orangnya. Smooth. Jadi apa kata kita saksikan BT ini? We try to spark a bit of joy. Although macam kita stuck at home, but it doesn't mean that kita tak boleh bercantik-cantik. Fiziwu Raya 2020 collection is actually inspired by tempat-tempat di Malaysia. Kita namakan koleksi ini pun daripada pulau-pulau yang famous di Malaysia, pulau-pulau yang terkenal. So kalau you see in terms of the prints that we develop, it's all about pokok kelapa, adalah pokok yang di bahagian pantai, and then the rainforest, and then kita highlightkan juga pokok tropical, which is we are known for our hutan rimba. Kita terkenal, Malaysia terkenal dengan flora dan fauna yang sangat indah. So that is how we interpret inspiration in our collection. So that's why you will see a lot of baju ada nama kurung redang lah, kebaya Borneo, kurung perhentian dan juga sebagainya. Semua nama-nama pulau ataupun destinasi percutian yang popular di Malaysia. Begitu tadi perkongsian daripada kita punya Pereka Fashion Tanah Air Fiziwu. Betul Mia. Okey, saya pun rasa macam lepas ni bolehlah beli baju baju Fiziwu ni untuk family saya, so nanti bolehlah feeling seperti pergi bercuti. Betul tu. Okey Mia, kita masih lagi bersama dengan Hafizi dan kita nak tanyakan kepada Hafizi. Hafizi, selalunya orang kata hari raya ni duit raya tu yang paling best sekali. So kita nak tanya Hafizi jugalah kan, pengalaman orang kata duit raya ni zaman kanak-kanak dulu. Mungkin paling banyak sekali Hafizi pernah kumpul berapa? Paling banyak RM50 je. Menipu RM50. Muka-muka Hafizi ni RM50. Tak adalah, tak percaya. Berapa banyak tu subjektif, tapi berapa banyak kita berikan kepada orang tu, itu adalah objektif. Tapi tahun ni pastinya lain kan. Kita mungkin tidak akan memberikan duit raya dalam bentuk cash. Jadi mungkin kita ada teknik baru iaitu e-transfer dan sebagainya. Apa ada tak yang anak-anak anak-anak saudara macam panggil anak saudara panggil Hafizi apa kat rumah? Panggil Cik Ji. Cik Ji. Comel tak? Bolehlah. Cik Ji, tahun ni ada orang kata QR Pay ke, ada transfer, ada tak yang dah siap-siap bagi nombor akaun? Bagi nombor akaun tak ada, tapi memang kita akan bagi juga duit raya. Saya akan buat bagi duit raya secara macam biasa, secara fizikal, bagi dalam envelope, kerana itu adalah tradisi yang kita bawakan. Rasa tak ada halangan pun kita nak bagi secara envelope, masukkan duit dalam tu, lagi meriah kita rasa daripada kita bagi receipt. Tengok RM10 kalau dalam receipt tu macam kecil kan, tapi bila kita bagi dalam envelope tu rasa macam besar RM10 tu. Itu adalah kemanisan
hari raya. Sebenarnya cerita Hafizi ni tradisional lah. Betul. Tapi saya takut Hafizi tahun ni dia tukar sikit. Dia letak hand sanitizer yang mini tu dalam sampul. Hand sanitizer pun mahal tau. RM8, RM9. Betul. Kita letak RM2 je, jadikan RM10. Baiklah Hafizi, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Gala Aidilfitri. Terima kasih, nanti datang lagi ya rumah kita. Dan kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk saksikan kami besok. Kami akan bersiaran juga di Gala Aidilfitri dan kita akan bersama dengan siapa, Mia? Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan kita juga ada perkongsian dari pelajar ataupun rakyat Malaysia di Jepun yang orang kata berkongsi bagaimana perayaan di Jepun besok. Jadi jangan lupa untuk ikuti kami juga di astroawani.com dan juga Rancak TV. So bagi Rancak TV, kita ada beberapa platform media sosial dan YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. So jangan lupa untuk ikuti semua platform media sosial kami. Betul, itu saja untuk Gala Aidilfitri hari ini. Saya Ashraf Roslan dan saya Seraya Mia. Jumpa lagi esok. Bye.